Sekarang murid-murid saya mulakan dengan Pak Cik Mat. Pak Cik Mat cuba sebutkan perkataan ini. Alif, ya, mim. Buaya. Bukan buaya. Alif, ya, mim. Ayam. Oh, ayam. Pakcik fikir buaya. Pak Cik Dong, cuba sebutkan perkataan ini. Ya. Unta. Bukan unta. Burung. Oh, burung. Kupikirkan unta. Isu pembelajaran tulisan Jawi di sekolah vernakular. Masyarakat Cina di negara ini perlu menerima seadanya keputusan Kementerian Pelajaran Malaysia untuk memperkenalkan silibus tulisan Jawi Satuan di Sejarah sekolah. Malaysia Cawangan Perlis menyarankan pihak berkuasa tempatan di negara ini untuk mewajibkan penggunaan tulisan Jawi pada papan Bagi tanda. mereka yang berpandangan rasional pula, tulisan Jawi dianggap nadir dalam peradaban budaya dan masih segar ratusan tahun di alam Melayu. Berjurai kawi, ayam juara, hamba sahaya duduk di bawah. Tulisan Jawi semarakkan semula, lambang budaya bangsa bermaruah. Salam, hari ini kita nak cerita sedikit berkenaan dengan tulisan Jawi. Jawi itu di sini merujuk kepada negara yang berada di sekitar Nusantara ni lah. Dan kalau ikut sejarah, kedatangan Arab di tanah Melayu dan proses Islamisasi itu sendiri telah menjadi faktor utama lah dalam kemunculan tulisan Jawi. Ketika mana zaman tu Arab ni dia nak mengajarlah orang Melayu apa itu Islam, apa itu Al-Quran, apa itu ilmu-ilmu agama yang lain. Jadi mereka terjemah segalanya ke dalam bahasa Melayu. Dari situlah munculnya manuskrip tulisan Jawi yang kalau sekarang ni lebih kenali sebagai kitab kuning lah. Dan tulisan Jawi ni merupakan tulisan utama dalam kalangan orang Melayu. Orang Melayu tu pun sendiri menggelar diri mereka Bani Jawi, dan mereka orang Melayu yang masuk Islam pun juga digelar sebagai masuk Jawi. Dan tulisan ni hebat lah zaman dulu, mana raja-raja Melayu zaman tu menggunakan tulisan Jawi untuk utus surat ke negara Inggeris, Portugal, Perancis dan lain-lain lagi lah. Tapi dengan datangnya Portugis ke tanah Melayu, Portugis telah memperkenalkan tulisan Rumi. Pada tahun 1963, Akta Bahasa Kebangsaan telah menjadikan tulisan Rumi sebagai tulisan rasmi negara, secara tak langsung mengurangkan pengaruh tulisan Jawi di negara kita, Malaysia ini. Okey, tadi kita dah dengarkan mengenai sejarah kemunculan tulisan Jawi. Jadi sekarang saya akan ceritakan sikit mengenai isu tulisan Jawi yang hangat diperkatakan masa ini. Berdasarkan Kerajaan Akhbar pada 7 Ogos 2019, di mana ada pertikaian dari sesetengah pihak dalam usaha mementabakan tulisan Jawi ini. Bagi saya, mengapa ia pun jadi isu? Sedangkan kita semua tahu bahawa tulisan Jawi ini sangat penting. Tun Dr. Mahathir Mohamad pernah berkata sewaktu beliau menjadi Perdana Menteri, keputusan kerajaan untuk memperkenalkan tulisan Jawi ini bagi subjek Bahasa Melayu tahun 4 dalam sistem pendidikan, termasuk juga sekolah jenis kebahasaan Cina dan Tamil akan dikekalkan. Namun banyak pihak yang mempertikaikan perkara ini. Mengapa isunya harus timbul? Kita semua harus tahu bahawa ia tak menggugat mana-mana agama sekalipun. Okay, macam kita boleh lihat ya, ramai golongan cerdik pandai menguasai berbagai bahasa di dunia ni. Tapi mengapa mereka tak ingin mengubah persepsi ini terhadap tulisan Jawi ni? Ada seorang pelajar bahasa Cina ni yang bernama Eng Yang 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 amat minat tulisan Jawi dan tulisan Hot. Jadi perkara ni kita harus menjadi satu kebanggaan sebagai rakyat Malaysia yang hidup berbilang kaum. Kita sebagai rakyat Malaysia, kita kena tahu tulisan Jawi ni mempunyai pelbagai kepentingan dan keunikannya tersendiri. Tulisan Jawi ini juga menjadi khazanah Malaysia, di mana kita semua boleh pelajari dan kuasai tanpa mengira kaum. Kerana apa? Kerana tulisan Jawi ini bukan menjadi hak milik kaum orang Melayu sahaja. Tulisan Jawi juga tak patut dipertikaikan oleh mana-mana pihak. Okey, kita boleh ambil contoh macam negara Ireland yang telah mewajibkan semua pelajar yang mempelajari bahasa Irish kerana mereka sedar akan keutamaan terhadap negara mereka. Persoalannya kat sini, mengapa rakyat Malaysia tidak jadi seperti itu? Jadi, kita sebagai rakyat Malaysia bertanggungjawab untuk mengekalkan khazanah negara kita, iaitu tulisan Jawi ini. Baiklah, dalam usaha kita untuk memartabatkan tulisan Jawi ni pasti ada cabarannya kan?
Jadi antara cabaran yang boleh saya kongsikan di sini adalah seperti apabila berlaku penambahan di dalam perkataan bahasa Melayu yang diambil daripada bahasa Inggeris, perkara ni sedikit sebanyak menukarkan kita untuk mengeja kembali di dalam tulisan Jawi. Selain daripada itu, kita boleh lihat dari sudut masyarakat Melayu sendiri. Boleh dikatakan segelintir masyarakat Melayu pun tidak mengambil peduli tentang tulisan Jawi ni, ataupun kita boleh gelar mereka ni sebagai buta Jawi, kerana mereka menganggap tulisan Jawi ni hanya digunakan untuk perkara yang tidak formal. Jadi mereka merasakan, mereka tidak merasa pun kepentingan untuk belajar tulisan Jawi itu. Jadi melalui cabaran yang saya kongsikan ini, kita sebagai rakyat Malaysia, tidak kira sama ada golongan tua, golongan muda, kita seharusnya mengambil serius perkara ini agar khazanah negara kita dapat ditekalkan nilai estetikanya. Kita kena ingat, walaupun peradaban dunia semakin moden, tetapi ada perkara-perkara yang menjadi nilai kebanggaan kita harus dipelihara. Dan isu tulisan Jawi ini bagi saya, kita seharusnya semua rakyat Malaysia, tidak kira kaum, tidak kira bangsa, seharusnya kita semua bertanggungjawab untuk menolak sentimen negatif terhadap tulisan Jawi ni, supaya tulisan Jawi ni dapat setanding dengan bahasa-bahasa lain yang bebas untuk kita pelajari. Akhir kata, saya menyeru kepada kita semua sebagai rakyat Malaysia, bersama-sama kita berganding bahu untuk mengekalkan warisan peradaban dan nilai identiti negara kita.